Salam sejahtera dan selamat menyambut Deepavali. Anda sedang menonton Malaysia Memilih bersama saya, Naila Huda, dan sebagai saluran pilihan raya anda, Astrawani terus bawakan laporan dari seluruh negara dari semasa ke semasa menjelang Hari Pengundian Pilihan Raya Umum ke-15 atau PRU15. Tapi untuk jam ini, kami nak bawa anda ke Kota Kinabalu, Sabah. Terus bersama dengan rakan setugas Hasimi Muhammad yang sudah pun bersedia di sana secara langsung. Hasimi baru saja berkampung di sana sejak beberapa hari lepas, tapi kita tahu ini juga bukan pertama kali Hasimi berada di sana membuat liputan sempena dengan pilihan raya di Sabah ini. Tapi kali ini apa yang Hasimi rasa berdasarkan pemerhatian tinjauan sejak beberapa hari lepas, apa yang menjadi tumpuan pada PRU kali ini? Baik, terima kasih Naila di studio. Betul, seperti mana Naila katakan, ini bukan pertama kali saya berada di negeri Bawah Bayu ini. Namun persepsi kali ini ataupun auranya sedikit berbeza kerana kita mahu bawakan bukan sahaja pemilihan untuk di peringkat negeri sebenarnya, tapi adalah pemimpin di peringkat persekutuan yang lebih utama untuk mentadbir negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Jadi persepsi itu adalah lebih meluas, khususnya untuk kita melihat kepada apa isu rakyat khususnya di Sabah yang akan mempengaruhi pola pengundian ataupun apa sentimen-sentimen isu yang akan dimainkan yang mahu untuk menarik mandat pengundi ataupun memancing hati pengundi di Sabah ini, dan itu akan kita melihat menuju kepada hari penamaan calon 5 November ini, dan lebih kurang dalam 25 atau 26 hari lagi menuju kepada hari pengundian 19 November. Namun untuk jam ini Naila, kita mahu melihat kepada pertama adalah gerak kerja parti itu sendiri. Namun kebanyakan parti-parti di Sabah ini masih lagi belum mengumumkan calon secara rasmi di peringkat negeri. Namun ada sudah mengumumkan secara berperingkat beberapa calon di kerusi-kerusi parlimen untuk kita melihat ke penamaan calon 5 November ini. Dan kepada itu kita hanya boleh menjangkakan pertembungan beberapa kerusi panas selagi mana ia tidak diumumkan calon-calon secara rasmi. Untuk pertama ini kita mahu menyentuh juga beberapa kerusi panas yang mungkin kita boleh jangkakan pertembungan menarik di beberapa kerusi yang akan kita lihat kepada persepsi atau pola pengundian itu sendiri. Pertama, kita mahu melihat kepada Kota Belud. Semestinya ini antara yang disebut-sebut kerana semalam Warisan pun telah mengesahkan penyandang kerusi Parlimen Kota Belud. Munirah Majlis akan kekal mewakili Warisan untuk bertanding di Parlimen tersebut. Namun kita ada juga mendengar ura-ura yang setakat ini memang tersebar secara hangat mengatakan dua calon heavyweight daripada Barisan Nasional juga kemungkinan ketika ini masih lagi berkira-kira salah seorang daripada mereka akan dicalonkan untuk menentang calon warisan atau penyandang kerusi Parlimen Kota Belud itu, Munirah Majlis, yang mana dua calon heavyweight dari BN itu, pertama ada Datuk Seri Rahman Dahlan dan juga Datuk Seri Saleh Keruak. Yang mana kalau kita melihat kepada rekod PRU 14, Munirah telah pun mengalahkan Datuk Seri Saleh Keruak dengan majoriti lebih 4,000 sebenarnya. Namun kita melihat kepada bagaimana strategi BN kali ini untuk mungkin menawan semula kerusi Parlimen Kota Belud itu daripada Warisan, dengan ura-ura dua calon ini kemungkinan salah seorang daripada mereka akan ditempatkan semula. Apa yang berlaku adalah ketika ini melihat kepada persepsi masyarakat setempat terhadap salah seorang calon daripada BN itu. Sekiranya Datuk Saleh Keruak yang dipilih dari BN, kemungkinan isu-isu setempat itu tidak menjadi masalah besar kerana beliau merupakan anak tempatan daripada parlimen tersebut, dan mungkin ia mudah untuk beliau melihat kepada isu-isu dan juga memahami kepada keluh kesah rakyat di kawasan tersebut. Itu mungkin antara pandangan yang akan kita lihat. Namun itu sudah pasti suara hati kita akan cuba dapatkan daripada pengundi di Kota Belud itu sendiri. Namun kalaulah Datuk Seri Rahman Dahlan yang dipilih, ada juga yang berpandangan kemungkinan akan timbul sedikit dari segi sentimen terhadap isu tempatan itu kerana Datuk Seri Rahman Dahlan bukan dari Kota Belud. Namun semuanya kita faham bahawa kedua-dua figura ini bukan orang baru di Sabah dan juga bukan orang baru dalam UMNO atau BN. Itu sudah pasti sudah memahami isu-isu di Sabah yang akan dibawa oleh kedua-duanya, dan bukan kerja mudah untuk calon warisan itu berdepan dengan dua
salah seorang daripada BN ini jika mereka dicalonkan nanti untuk bertanding pada PRU15. Itu pertama yang mungkin kita boleh lihat. Yang kedua, saya mahu melihat kepada kerusi yang berada di sini yang saya berlangsungkan langsung sekarang, iaitu Kota Kinabalu. Pertama adalah ketika ini kerusi tersebut dipegang oleh penyandang daripada DAP ataupun PH, yang mana persepsi kalau saya lihat kepada beberapa hari saya berada di sini, saya bercakap, saya bertanyakan pandangan daripada penganalisis politik dan sebagainya. Mengapa ia kemungkinan menjadi hot seat atau kerusi panas? Kerana mungkin sentimen pada rakyat tempatan yang ketika ini cuba secara perlahan-lahan tidak menerima parti yang kemungkinannya dari Semenanjung. Kita faham DAP-PH itu lebih familiar di Semenanjung. Jadi kemungkinan kerusi tersebut mendapat tetangan ataupun kemungkinan besar itu akan memberi cabaran kepada penyandang kerusi tersebut untuk mempertahankan. Dan yang ketiga juga kita boleh melihat kepada Parlimen Kimanis. Kalau sebelum ini saya bertanyakan penganalisis kenapa ia menjadi kerusi panas, dikatakan kerana ada figura dari calon ataupun bekas BN sebelum ini yang kemungkinan akan diletakkan di situ untuk melawan penyandang sebelum ini, yang mana penyandang itu Datuk Muhammad Alami adalah dari BN dan kemungkinan penyandang tersebut akan dipindahkan ke kerusi lain untuk memberikan laluan kepada figura tersebut. Ini senario pertama yang dimaklumkan kepada saya. Namun semalam kita sudah mendapat penjelasan yang jelas daripada pucuk pimpinan BN dan UMNO itu sendiri, daripada pengurusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang secara tidak rasmi telah pun menyentuh ketika ucapannya, yang mana kemungkinan besar akan tetap meneruskan atau memberi laluan kepada penyandang kerusi tersebut, Datuk Muhammad Al-Amin, untuk kekal bertanding bagi BN mewakili Parlimen Kimanis, dan calon figura tokoh Kimanis seorang itu, Datuk Seri Anifah Aman, telah pun bersetuju untuk memberikan sokongan kepada penyandang Muhammad Al-Amin. Jadi secara tidak rasmi bahawa figura yang dimaksudkan itu, Datuk Seri Anifah Aman, tidak akan mengambil tempat Datuk Muhammad Al-Amin. Namun seperti mana dimaklumkan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, kemungkinan berdasarkan rundingan sekiranya BN ini menang secara dominan, mungkin juga pengorbanan daripada Datuk Seri Anifah Aman ini mungkin akan diberikan tempat di peringkat nasional. Itu yang dikatakan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Namun segala percaturan itu kita akan melihat kepada pastinya selepas 19 November ini, melihat kepada siapa yang bakal diberikan mandat oleh pengundi. Itu melihat kepada perkara pertama, ialah kerusi panas. Namun kita melihat kepada kerusi panas itu, yang kedua adalah berkait adalah mengenai gerak kerja GRS BN dan juga persepsi masyarakat mengenai parti tempatan, yang mana seperti mana saya katakan tadi, kalau di Kota Kinabalu persepsi masyarakat untuk menolak parti dari Semenanjung itu DAP-PH. Namun ketika ini Pakatan Harapan sebenarnya dimaklumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ceramah malam tadi, saya mengikut rapat, beliau cuba untuk mengubah persepsi landscape politik lama pada PRU15 ini, yang mana antaranya adalah persepsi menolak parti-parti lokal, yang dianggap menolak parti-parti dari Semenanjung yang hanya menerima parti-parti lokal, yang mana kalau menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada konsep sedemikian sepatutnya, kerana hak sama rata untuk memastikan rakyat itu terbela apabila mereka diberikan mandat. Itu yang paling penting. Dan yang kedua ditegaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk memastikan pemimpin yang lebih berintegriti, yang tidak sakau ataupun merompak harta rakyat. Contoh, mengambil contoh di sini, katanya didakwa adalah mengenai pembalakan dan sebagainya, hasil daripada pembalakan sehingga menyebabkan kepada kerosakan alam sekitar dan sebagainya. Itu ditekankan, selain juga melihat kepada kos sara hidup dan sebagainya. Itu yang kita melihat kepada bagaimana sentimen masyarakat untuk sama ada terus menerima parti lokal ataupun boleh menerima parti-parti yang lebih base-nya di Semenanjung. Yang kedua, kita melihat kepada GRS dan BN, setakat ini ada yang masih lagi berkira-kira sekiranya ada pertembungan dan sebagainya. Namun semalam kita juga telah pun disahkan bahawa Datuk Seri Ahmad Zahid juga mengesahkan tidak akan ada pertembungan
pertembungan antara GRS dan BN, walaupun sebelum ini beliau mengatakan 191 kerusi akan dipertandingkan oleh BN. Jadi kalau kita melihat kepada kiraan tersebut 191 kerusi, kemungkinan akan berlaku pertembungan GRS dan BN di 25 kerusi Parlimen Sabah ini. Namun telah pun dinafikan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid kerana jika BN bertanding, GRS akan memberi laluan. Begitulah sebaliknya, dan tiada konsep sabotaj antara satu sama lain antara calon BN dan juga GRS itu. Namun masih lagi panjang untuk kita melihat kepada percaturan antara kerjasama GRS BN ini, kerana kita faham ia sedikit berbeza dengan Semenanjung. Kalau Semenanjung, kita tahu BN UMNO itu telah memutuskan hubungan tidak bekerjasama dengan PN ataupun bersatu. Namun di Sabah ini GRS salah satu komponennya ada bersatu. Jadi itu sedikit berbeza yang kita perlu faham polemik ataupun pola politik di Sabah ini, Naila. Ya, Hazimi, tentunya menarik untuk kita ikuti pertembungan parti di kerusi-kerusi panas ini, tapi penting juga untuk kita lihat bagaimana sentimen rakyat ketika ini yang tentunya cukup unik politik di Sabah, dan juga isu-isu yang dihadapi rakyat di sana tentunya berbeza dari kawasan ke kawasan. Tentunya Hazimi sekarang berada di Kota Kinabalu, cukup berbeza isu yang dihadapi penduduk, contohnya di Tenom, di Kota Marudu misalnya. Cukup berbeza, tetapi kalau nak dirumuskan, kita berbaki dalam 1-2 minit saja, tetapi bagaimana untuk Hazimi rumuskan isu-isu yang dilihat paling penting bagi pengundi di sana, dan bagaimana mereka melihat isu di peringkat nasional, di peringkat persekutuan? Adakah mereka juga mengambil berat isu-isu yang berlaku di peringkat persekutuan ini, ataupun mereka lebih melihat kepada isu lokal, melihat kepada kawasan-kawasan tertentu saja? Betul, Naila, itu persoalan yang sangat baik yang mungkin kita boleh bangkitkan. Apakah akan mempengaruhi isu nasional di Sabah ini untuk pemilihan calon-calon? Sudah pasti kalau berbeza dengan PRM, PRK, kebanyakan isu lokal itu akan mempengaruhi pengundi. Namun ketika ini juga di peringkat pemilihan pemimpin di pucuk pimpinan untuk persekutuan ini, sudah pasti isu di peringkat nasional antara yang akan sebahagian besar akan mempengaruhi pola pengundian di Sabah ini juga, khususnya kita melihat kepada satu juga adalah pemimpin-pemimpin yang berintegriti, yang bebas rasuah dan sebagainya, dan juga janji-janji manifesto yang pernah ditaburkan sebelum ini. Itu antara yang mungkin mempengaruhi selain daripada kos sara hidup seperti mana kita tekankan, inflasi dan sebagainya. Satu lagi yang mungkin akan memberikan kesan jika kita melihat perkara ini tidak boleh diselesaikan dengan baik adalah mengenai pertambahan pengundi muda itu secara mendadak yang didakwa ketika ini mungkin ia meragukan. Itu juga boleh memberikan kesan sampingan sekiranya ia tidak diperjelaskan dengan baik, Naila, oleh pihak-pihak tertentu, kerana akan digunakan oleh segelintir pihak mungkin untuk dimainkan sepanjang kempen berlangsung, khususnya untuk mengaitkan dengan warga asing, kehadiran parti dan sebagainya, pemberian dokumen yang tidak sah dan sebagainya. Itu boleh dikaitkan dengan peningkatan peningkatan jumlah pengundi secara mendadak di Sabah itu. Itu perkara-perkara yang mungkin menjadi tumpuan yang perlu diselesaikan secara baik dan terperinci oleh pihak berkaitan, khususnya SPR, untuk menjelaskan perkara tersebut, Naila. Baik, terima kasih Hazimi, dan tentunya banyak lagi laporan yang kami nantikan daripada Hazimi dari Sabah. Ikuti saja laporannya di Malaysia Memilih dan juga di astroawani.com. Dan seperti yang Hazimi ceritakan tadi, antara tuntutan daripada pengundi pada PR15 khususnya bagi pengundi di Sabah ini, tentunya mereka melihat kepada perkhidmatan wakil rakyat selain daripada isu lokal, isu persekutuan, isu-isu nasional ini. Tentunya mereka ingin menuntut perkhidmatan yang lebih baik daripada wakil rakyat masing-masing. Dan ini antara persoalan yang akan kami bincangkan selepas ini. Selepas hasil tinjauan Astro-Awani mendapati hanya 67% daripada responden tinjauan yang dilakukan Astro-Awani ini berpandangan mereka tidak berpuas hati dengan perkhidmatan oleh wakil rakyat, oleh YB di kawasan mereka. Dan ini akan kami kupaskan lebih lanjut bersama dengan Tan Sri Lee Lamtai selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.